Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama ni soal bencana di Turki dan Syria. Pasukan kedua SMAT di bawah Selia An-Nadma yang kini selain dari yang ada di Turki akan dikirim malam ini. 70 orang anggota, SMAT 20 orang, Angkatan Pertahanan Awam APM 20 dan Jabatan Bomba dan Penyelamat 30. Ini kerana pasukan pertama itu dilihat sangat berkesan dan pihak Turki rasa selesa dan memohon supaya kalau kita tambah. Bezanya ialah penerbangan diurus oleh Turki sendiri melalui Turkish Airlines dan ini mengurangkan beban tanggungan kita. Selain dari itu, Kementerian Pertahanan ada menyiapkan pasukan doktor dan paramedik ATM yang boleh bergerak selari dengan kegiatan SMAT di Turki. Ini dianggap membentuk field hospital dan boleh digerakkan dalam tempoh 2-3 hari untuk menyiapkan 48 jam itu nampak dah siap. Jadi tetapi ini kita masih tunggu pengesahan apakah ada keperluan di Turki. Dia lebih rumit di Syria kerana masalah penerbangan dan kos yang agak terlalu tinggi buat kita. Tetapi kita setuju untuk menyalurkan dana. Kerajaan hari ini Jemaah Menteri setuju untuk menyediakan 1 juta US dollars. Dan ini akan bersama dengan sumbangan Tuanku Sultan Johor. Bahagian Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor juga bersetuju untuk menyalurkan 1 juta dolar Amerika melalui sumbangan yang diselaraskan oleh kerajaan. Saya difaham kat majlis agama wilayah juga akan menambah, jadi sekurang-kurangnya untuk permulaan 10 juta ringgit dan kita harap bantuan mana-mana rakan-rakan rakyat yang bersempati akan kita salurkan sebahagian ke Turki dan sebahagian ke Syria. Ke Syria ini kerana masalah sekatan dan masalah lain, kita akan salur melalui International Red Cross yang bertugas di sana dan konsul kita di Syria telah menghubungi dan akan memastikan penyaluran dana atau pembelian barang perubatan dan sebagainya itu disalurkan melalui Palang Merah. Kementerian Kesihatan akan membentangkan kertas putih mengenai perolehan vaksin dan kos yang berkaitan, sebahagiannya tidak mengikuti peraturan dan ditangani oleh menteri tanpa persetujuan Jabatan Peguam Negara. Tapi hal ini akan diselenggarakan oleh Menteri Kesihatan. Menteri Undang-Undang akan menyiapkan kertas menteri atau salah satu kertas menteri ataupun kertas putih mengenai sekali lagi batu putih yang tidak berkesudahan. Dia masalah yang kita hadapi adalah kerana laporan pasukan khas itu membantah keputusan untuk tidak merayu yang mengakibatkan kehilangan wilayah Malaysia. Dan sudah tahu bahawa kehilangan wilayah di mana-mana negara juga adalah satu masalah atau masalah besar. Saya terjelaskan kepada Perdana Menteri Siandung bahawa ia tidak menjelaskan hubungan baik dua hala ataupun kedudukan dan status
batu putih yang sekarang sudah pun menjadi milik Singapura mengikut keputusan ICJ. Namun tindakan kita yang melanggar proses itu akan terpaksa diangkat. Jadi sebab itulah Jemaah Menteri bincang panjang tentang langkah-langkah yang harus diambil, dan sekarang keputusannya kita serah kepada Kebijaksanaan Parlimen setelah memberikan maklumat lengkap tentang keadaan sebenar. Yang lain itu soal belanjawan, saya bentangkan strategi belanjawan dan beberapa angka awal, kerana negara tak boleh bertahan lagi dengan defisit yang tinggi, dan sejauh mana mampu kita kurangkan, dan pengurangan yang tidak membebankan program pembangunan kita. Jadi ini kita jelaskan. Saya dapat beberapa cadangan balas tambahan yang dikemukakan oleh Jemaah Menteri. Kita ucap terima kasih kepada pihak Immigration, Custom dan yang mengambil tindakan segera untuk memberi kemudahan bagi pekerja-pekerja Malaysia untuk ke Singapura sebelah pagi. Walaupun tidak dapat menyelesaikan semuanya, kita akan juga berhubungan dengan pihak Singapura untuk membantu kerana masalah yang menekan pekerja-pekerja kita yang saya sebut dulu, terpaksa bangun 4 pagi hanya untuk dapat cari nafkah di Singapura. Sebahagian yang langkah segera umpamanya buka pusat Immigration Custom tambahan, tetapi yang lain itu sedang diusahakan, termasuk laluan motosikal yang lebih banyak, dah tambah puluhan sekarang, tambah 25 saya ingat saluran motosikal, dan juga laluan jalan kaki yang berbumbung yang tentu mengambil masa kerana ia terpaksa melalui proses tender. Pekerja asing kita seperti mana yang sedia maklum, kita bincang setiap minggu, dia bukanlah penyelesaian jangka panjang kerana kita masih perlu perubahan teknologi dan digital untuk memastikan pekerja Malaysia diambil. Dan saya lihat ada contoh kejayaannya seperti yang dilakukan oleh PNB bila mana dia lakukan mechanization, gaji dinaikkan dan pekerja-pekerja tempatan termasuk Bumiputera itu tidak ada masalah untuk bekerja di ladang. Jadi persepsi bahawa tidak ada kesediaan rakyat tempatan atau anak-anak Melayu bekerja di ladang tidak tepat. Sekiranya diberikan kemudahan, mechanization dan juga gaji yang lebih baik. Tapi sebab sementara ini Menteri Dalam Negeri akan memantau supaya rakyat Malaysia, rakyat asing yang ada di sini yang diberikan kemudahan mendaftar, mendapatkan kebenaran izin untuk bekerja dapat diselesaikan tanpa menggunakan ejen yang kadang-kadang mengenakan kos yang tinggi. Umpamanya Nepal mengenakan kos RM3,700 sahaja. Tetapi kalau untuk Bangladesh dan Indonesia, dia menjejah 20 sehingga 25,000. Jadi hal-hal ini bagi kita akan diberikan perhatian. Kalau soal upah dinaikkan, saya tidak ada masalah. Tetapi kalau upah kepada ejen itu keterlaluan, hal ini tidak akan membantu kerana ia termasuk usaha penderaan atau yang selalu kita sebut sebagai modern slavery. Ya. Baik. Cukup. Terima kasih banyak. We're still discussing that. I'm Dawn from the News Secretary. What are the tangible measures that government has taken to combat inflation and reduce cost of living so far? If you could able to elaborate some of the... There's weekly report. I mean,
particularly from Salahuddin in his ministry, and Surah Mak Sabu, Pertanian, and Commodity, TPM Padilla. They update us on a weekly basis, monitor the price movements. The last figures, of course, there is a slight reduction in inflation, not satisfactory, particularly the food outlet. I think that's why I think we welcome the initiative by the ministry, Salahuddin's ministry, to ensure that they provide some alternative to reduce the costs of food in some of the outlets, so people have a choice. But I think the detailed presentation will be done on Budget Day on the 24th. Okay? Dr. Zalha will give the details. Suffice me to say that we decided on this presentation of the white paper primarily because of the findings by the Ministry of the Minister of Law on the irregularities and transactions or approvals given not according to due process, and procurement, some of it are questionable in terms of numbers and the costing. But I think she will present it to Parliament. So this is going to be presented at this Parliament session? Yes. Last year. In the it's not the question of any particular minister, but then the ministers involved will have to answer or to explain. Because that $1 million US, is it for Syria and for Turkey, or is it 500? No, we'll decide on the figures. I leave it to the minister concerned and the committee. But certainly we take into consideration the requirements in Turkey and Syria. And but this, of course, the initial amount is 10 million ringgit. But I think now that I've learned that a number of bodies, private sector, have already indicated that they will support. So the 1 million will go first, is it the $1 million US? No, now it's two, because Tuanku Johor, one, and then us one, plus Malaysia Agama Islam. So it becomes about 2+ million. 2+ million. Okay, thank you. Terima kasih, ATM.